Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Satu lagi kes menghina institusi diraja nampaknya berlaku lagi. Sehingga kan laporan polis telah dibuat sekali lagi. Hentikanlah perbuatan tak betul ini. Hentikanlah perbuatan yang salah ini. Institusi diraja tidak boleh diganggu gugat. Jangan melanggar perlembagaan. Ini Undang-Undang Nombor 1 Malaysia. Dalam rukun negara kita pun ada kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi, terbaru ini ada satu lagi isu menghina. Kali ini Kesultanan Johor pula dilaporkan telah dihina. Wow, tak habis-habis. Siapalah jadi teladan diorang ini sebenarnya? Saya pun heran. Selama ini susah juga ada menghina kesultanan ini, tapi sekarang ini dah macam timbul lagi. Siapa yang jadi teladan ini ya? Siapa yang dahulukan perkara ini? Tak tahulah. Tak kisahlah siapapun. Yang penting hentikanlah perbuatan ini. Ini berlaku kali ini di kancah bola sepak pula. Nasib baik bukan politik lagi. Ini kancah bola sepak. Tapi sama juga. Ceritanya tetap sama. Jangan hina kesultanan. Jangan hina institusi diraja. Penyokong akhirnya hilang sabar dan telah melaporkan kepada polis kerana adanya penghinaan kepada Kesultanan Johor. Isu panas yang membabitkan perlawanan akhir Piala FA memasuki babak seterusnya apabila satu laporan polis yang dibuat oleh penyokong bola sepak membabitkan isu menghina kerabat diraja Johor susulan insiden penyokong dipukul baru-baru ini. Menurut sumber, penyokong bola sepak itu membuat laporan polis di Balai Polis Balik Pulau Pinang. Susulan terdapat tulisan menghina kerabat diraja itu dipaparkan oleh seorang individu di kumpulan laman sembang WhatsApp. Katanya kata-kata hinaan itu dikeluarkan individu berkenaan dipercayai susulan daripada insiden seorang lelaki dipercayai penyokong Kuala Lumpur City KL City FC yang dipukul pada perlawanan final Piala FA sehingga menyebabkan kecederaan serius di muka. Suspek mengeluarkan kata-kata cacian dan tidak berpuas hati terhadap kejadian yang berlaku pada perlawanan final itu, kata kenyataan itu. Walaupun sudah dinasihati supaya menghentikan perbuatan terbabit kerana boleh menimbulkan isu berkenaan sensitif, namun ia tetap meneruskan. Perbuatan itu menyebabkan laporan polis telah dibuat untuk tindakan susulan, katanya ketika dihubungi oleh Astro Arena. Okey, sebelum ini Astro Arena melaporkan seorang penonton perlawanan akhir bola sepak Piala FA di antara JDT dan KL City mendakwa dirinya dipukul oleh anggota keselamatan. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Asisten Komisioner Rahmat Arifin berkata lelaki yang berusia 30 tahun itu mendakwa dirinya mengalami kecederaan dan membuat laporan polis di Balai Polis Sungai Besi di sini. Mangsa telah pulang ke Kuala Lumpur dan mendapat rawatan. Seterusnya ditahan di Ward Hospital Chancellor Tuanku Musris, Universiti Kebangsaan Malaysia. Keadaan mangsa baik dan stabil. Daulat Tuanku kepada seluruh Raja-Raja Melayu Malaysia, dan kita berdoa semoga digarhayu Tuanku dan dipanjangkan usia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya nak mengulas satu kenyataan daripada Taqiyuddin baru-baru ini yang telah dikeluarkan di Malaysia kini. Kenyataan itu berkata begini, PAS larang ahli buat kenyataan kecuali diizinkan. Itu tajuk dia. Tapi kemudiannya ada satu perkataan, ada satu ayat yang disebut oleh Taqiyuddin. Saya ulas sikit. Sila share video ini supaya semua orang dapat tahu bahawa Taqiyuddin perlu jelaskan ini. Kenapa dia tak buat pula
benda ni kalau betul-betul dia nak buat. Jangan cakap-cakap saja, jangan sekadar meludah-ludah tapi tak boleh buat. Dia kata begini, ini termasuk, dia kata begini, di dalam ucapannya itu, Taqiyuddin berkata, secara tegasnya sebarang tindakan yang menyalahi dan merugikan parti. Yang menyalahi dan merugikan parti adalah suatu kesalahan tata tertib yang boleh diambil tindakan sehingga dipecat. Sekarang, kenapa Taqiyuddin tak berani nak pecat Sanusi? Kenapa Taqiyuddin tak berani pecat Sanusi? Kalau betul dia kata ini, saya rasa Taqiyuddin perlu pecat Sanusi. Kerana Sanusi sudah merugikan parti dengan keadaan sekarang ini. Terutamanya di negeri Selangor. Di seluruh Malaysia pun sama. Di mana-mana saya jalan sekarang ini, semua sebut tentang penderhakaan kepada Raja-Raja Melayu. Jadi, kalau betul lah Taqiyuddin nak berkeras supaya orang yang merugikan parti, tindakan yang menyalahi dan merugikan parti adalah satu kesalahan tata tertib dan boleh dipecat, sila pecat Sanusi. Kerana dia sudah menyalahi dia sudah melakukan kesalahan yang menyalahi. Perlembagaan kamu sendiri pun berkata, nanti kamu baca sendirilah perlembagaan kamu, siapa yang kamu pertahankan, siapa yang kamu siapa yang kamu pertahankan? Bukankah kita pertahankan? Bukankah kamu pertahankan Raja-Raja Melayu? Jadi ini tindakan yang merugikan dan menyalahi yang telah dilakukan oleh Sanusi dan merugikan pastinya. Kalau tak rugi, cuba jelaskan. Amat merugikan kerana terutamanya di negeri Selangor. Kerana ramai orang sekarang ini dah tak suka dengan Sanusi lah. Dan itu membawa kesan secara langsung kepada tak suka kepada PAS. Kerana kenyataan menghina yang sudah didakwa pun ke atas Sanusi. Ini membawa kesan amat-amat besar kepada PAS. Okey, jadi kita nak tengok kalau Taqiyuddin Hasan berani untuk pecat Sanusi. Sebelum pecat orang lain, buktikan dulu kepada pemimpin-pemimpin. Jadi jangan pula double standard. Orang-orang bawahan silap sikit cakap, terus dipecat, dibuang tanpa belas kasihan. Tapi orang-orang besar suka hatinya saja apa nak cakap. Suka hatinya saja sampai dah kena dakwa pun tahu. Dah kena dakwa di mahkamah dengan dua pertuduhan di dua mahkamah session yang berbeza. Jadi kes Sanusi bukan kes kecil-kecilan. Ini kes besar-besaran merugikan PAS dan Perikatan Nasional. Jadi Taqiyuddin, buktikan kata-kata kamu dengan memecat Sanusi kalau betul. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sebelum ini, Sanusi kata negara Malaysia lah ni dah tak boleh bersuara. Apa pun tak boleh, nak kena tangkap. Sekarang PAS terpaksa menjilat sendiri apa yang dikata oleh Sanusi. Sekarang PAS lagi betul seperti Sanusi kata. Betul lah tu. Sekarang PAS pula melarang ahli untuk membuat kenyataan kecuali diizinkan Presiden. Apa pun tak boleh cakap ya. Ini belum lagi jadi kerajaan. Baru parti. Dah tak boleh cakap apa-apa kecuali diizinkan Presiden. Sanusi, apa kata kamu? Adakah kerajaan Madani sekarang tak boleh cakap apa-apa atau PAS yang tak boleh cakap apa-apa? PAS melarang ahli membuat kenyataan kecuali diizinkan Presiden. Hari itu bukan main lagi Sanusi kata tak boleh bersuara di Malaysia. Apa? Ingat Malaysia ini negara apa? Kita ingat Malaysia Korea Utara ke apa? Bukanlah Malaysia tercinta. Kita bebas di Malaysia.
Kita bebas. Masalahnya Sanusi itu dia sudah sentuh 3R. Dan yang dihinanya pula sultan kita, raja kita, agung kita. Padan mukalah. Tapi yang ini pas sekali lagi memberi peringatan kepada ahli-ahlinya agar memberi komitmen maksimum bagi memastikan kemenangan calon PN dalam 6 pilihan raya negeri yang diadakan serentak pada 12 Ogos ini. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan berkata arahan yang dikeluarkan pemimpin parti itu, khususnya jabatan pilihan raya, mestilah dipatuhi. Kata Taqiyuddin secara tegasnya, sebarang tindakan yang menyalahi dan merugikan parti adalah suatu kesalahan tata tertib yang tata tertib yang boleh diambil tindakan sehingga dipecat. Apa kata kamu pecat? Nah, Taqiyuddin, kamu pecat semua orang yang dah marah tu, yang dah bakar bendera Perikatan Nasional, yang dah turunkan bendera PAS kerana tak puas hati. Apa kata? Pecat diorang semua. Pecat diorang semua. Ini termasuklah katanya sebarang tindakan seumpama menjadi calon atau menyokong calon selain daripada calon PN. Katanya dalam kenyataan malam ini, kalau berani pecat semua orang yang sudah buat protes itu. Kalau betul-betul lah. Tapi yang saya nak tekankan di sini ialah takkanlah tak boleh nak bersuara, macam mana nak berkempen? Kan dia kata memberi peringatan kepada ahli-ahli agar memberi komitmen maksimum untuk memastikan kemenangan calon pada PRN. Tapi tak dibagi bersuara, macam mana nak berkempen? Takkanlah pakai tulislah kot. Tulis pun tak boleh. Jadi macam manalah? Macam mana mau berkempen? Arahan itu adalah peringatan sekurang-kurangnya kali ketiga dibuat oleh PAS. Selepas penegasan yang sama disebut Presiden Parti itu Abdullah Hadi Awang beberapa hari lalu dan timbalannya Tuan Ibrahim, Tuan Man siang tadi. Itulah yang terjadi di dalam PAS sekarang ini. Taqiyuddin yang juga ahli Parlimen Kota Baru turut mengeluarkan arahan kepada semua ahli PAS agar tidak membuat sebarang kenyataan kecuali selepas diizinkan Presiden parti mereka itu. Katanya sebarang kenyataan media tidak boleh dibuat melainkan dengan kebenaran Presiden PAS bagi mengelakkan timbulnya suasana yang boleh merugikan perancangan khususnya dalam tempo pilihan raya ini katanya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Saya nak tengok kalau betul PAS ini berani memecat dia punya ahli. Pecatlah ramai-ramai. Kita jumpa lagi. Bye-bye.